Okay, salam sejahtera semua. Hari ni saya nak terangkan macam mana cara untuk create kelas Maya dekat dalam Google Classroom. Okey. Yang pertama, kita kena tahu kita punya ID password. Okey, sebelum ni saya dah ajar cara untuk create Chrome profile. Jadi kita tak perlu dah key in ID dan password untuk login. Jadi saya tak perlu ajar yang itu kalau nak tengok video yang sebelum ni. Okey. Sekarang ni dalam video yang ini saya akan terang macam mana kita nak create classroom dalam Google Classroom. Okey. Pergi dekat bahagian button guru ni. Lepas dah kita pilih button guru tadi, kita klik pada button activity. Kemudian kita pilih Google Classroom. Okey. Lepas tu klik untuk mula. Okey, bagi yang dah pernah ada Classroom, dia akan nampak macam ni lah. Tapi yang bagi yang belum pernah buat Classroom, kita perlu create Classroom dulu sebelum kita masukkan pelajar-pelajar kita dalam Classroom. Okey, kita klik button tambah dekat atas ni. Okay, kita pilih create class. Okey. Contoh saya nak buat kelas 5 sains. Okay, saya buat yang ini untuk program DCS saya. Jadi kalau subjek boleh tulislah subjek sains ke, subjek bio ke, subjek kimia ke, subjek admat ke, okey. Sejarah ke, boleh tulis lah. Kalau macam saya tulis saja. Kelas 5 sains. Okay, create. Okay, sebelum cikgu create, saya nak ingatkan, bila cikgu dah create saja classroom, cikgu dah tak boleh delete. Saya setakat ni saya tak pastilah, tapi memang saya rasa saya tak boleh delete kelas yang saya dah create. Okey, jadinya macam ni. Bila cikgu dah create account untuk cikgu punya cikgu dah create kelas untuk satu-satu kelas tu, cikgu boleh nanti masukkan pelajar-pelajar cikgu untuk tahun semasa. Apabila pelajarnya dah bertukar, cikgu just delete saja pelajar, tapi kelas tu masih di situ. Ibaratnya ini macam kita kelas yang bangunan asal. Maksudnya yang macam-macam betul-betul kelas yang ada bangunan. Jadinya dia cuma kelasnya masih di situ, 5 sains kat situ je. Tapi pelajarnya je yang bertukar-tukar. Betul tak? Setiap tahun ada pelajar baru dan bertukar-tukar. Jadi kita anggap Classroom dekat dalam Google Classroom tu macam tu. Kita tak boleh delete, tapi kita boleh tukar pelajar-pelajarnya. Kita boleh buang, remove, kita boleh add semula. Kita boleh add, kita boleh remove. Macam tu. Tapi kita tak boleh delete kelas tu. Macam bangunan lah kan. Kita tak boleh nak robohkan suka-suka kan. Macam itu. Jadinya bila cikgu create Classroom ni, kena hati-hati. Jadi jangan terlalu banyak sangat Classroom dekat dalam cikgu punya Google Classroom ni. Sebab nanti cikgu pening kepala nak pilih. Mana kelas yang terbaru, mana kelas yang lama. 5 sains dulu dengan 5 sains sekarang. 2021, 2020 dah berapa banyak nak create kan. Tapi macam saya just remove dan saya tambah pelajar terkini je lah. Okey. So untuk memudahkan, kita boleh juga edit nama ni dekat sini kejap. Okey. Kita boleh tulis 2021. Okey. Sebaik saja cikgu dah create 5 kelas Classroom dekat dalam Google Classroom ni, cikgu boleh klik pada button people. Okey, pada button people ni, sekiranya cikgu nak invite pelajar-pelajar dekat dalam
Google Classroom ni, cikgu kena tahu ID pelajar tu. Kalau cikgu tak tahu ID pelajar tu, ID MOE dia, pelajar tu kita tak boleh invite masuk dalam kelas. Okey, jadinya saya akan ambil saya punya kelas ni. Okey. 5 sains. Contoh saya sekarang tengah nak create kelas untuk 5 sains. Jadi saya copy ID mereka sampai habis. Copy. Kemudian saya pergi dekat button, nampak tak dekat sini ada gambar orang, ada tulis invite student. So klik pada invite student ni, kita paste dan tekan enter. Okey, bila tekan enter, kita akan nampak semua akaun MOE ni dah masuk dan kita boleh klik invite. Okey. Automatik pelajar ni dia akan nampak dia di-invite dekat dalam kelas ni. Jadi bila dia dah di-invite dalam kelas ni, kita nak tahu macam mana pelajar ni aktif ke tak dalam kita punya classroom. Kita akan nampak warna dekat nama ni akan bertukar color. Bermakna dia dah masuk kelas kita. Dia dah pernah tengok kelas kita. Tapi kalau masih berwarna kelabu macam ni, bermakna pelajar tu belum masuk kelas lagi. Okey, contoh saya buka satu kelas saya yang lain. 5 ASK. Okey. Okey, ini contohnya. Maknanya semua pelajar ni warnanya berbeza kan dengan warna tadi tu. Yang ini dia dah warna dia lebih gelap. Bermakna pelajar tu memang aktif dekat dalam kelas kita. Kalau kita tengok pelajar tu warna dia masih kelabu, jadi dia memang tak boleh tipu kita kelas kita. Kita boleh tahu dari situ. Okey, macam ni. Ini nampak pelajar ni dia dah perasan kelas ni saya baru create untuk program DC. Maknanya dia memang tak pernah masuk DS saya ni. Jadi dia orang tahu saya dah invite dia orang untuk ke kelas ni. Okey. Kita cuba pula login bagi pihak mereka untuk kita tengok macam mana yang mereka nampak dalam akaun diorang apabila kita invite diorang. Okay, kita cuba login satu menggunakan ID mereka untuk kita tengok contoh macam mana mereka lihat kita punya kelas yang kita add pada mereka. Okey, ya ini contoh akaun salah satu pelajar. Okey. Jadi kalau pelajar tu dia nak tengok Google Classroom dia, okey, dia akan nampak macam ni. So ini adalah akaun yang saya dah createkan untuk kelas 5 sains tu. Jadi pelajar tu kena klik join baru dia boleh masuk dekat dalam kelas.
barulah pelajar tu nampak apa yang kita bagi bahan ke, kita bagi soalan ke kepada pelajar tu. Tugasan ke macam tu. Okey, selepas pelajar-pelajar ni selepas kita create classroom, saya nak tunjuk sikit dekat bahagian classwork ni, kita boleh bagi tugasan. Ada beberapa tugasan yang Google sediakan, iaitu dengan cara bagi assignment. Kita boleh bagi quiz. Kalau kita buat question, dia akan bagi kita dalam bentuk short answer atau multiple choice. Kita boleh buat soalan. Okay, yang itu nanti dekat lain video saya boleh buatkan. Okey. Selain daripada itu, dalam classroom juga kita boleh check senarai tugasan yang kita dah pernah bagi kepada pelajar-pelajar kita. Ini contoh saya bagi latihan kepada pelajar 5 ASK. Okey. Kemudian kalau dari segi markah pun kita boleh nampak. Kalau contoh pelajar tu upload tugasan yang saya bagi, dia akan kirakan markah, ataupun saya yang masukkan markah dekat dalam Google Classroom tu untuk diorang check markah. Diorang dapat tengok lah, diorang dapat tahulah markah yang kita bagi pada mereka setiap kali diorang selesai jawab. Okey. Itu saja bagaimana cara untuk create classroom dalam Google Classroom. Semoga bermanfaat kepada cikgu-cikgu semua. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.